Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuk rasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ahmad binti Abdul Ghani. Saya akan start dengan pengenalan rasionalisme. Rasionalisme ada terbahagi kepada dua maksud. Yang pertama sekali adalah etimologi. Etimologi rasionalisme ini berasal daripada bahasa Inggeris iaitu rationalism. Rasionalisme ini berasal daripada bahasa Latin iaitu ratio yang membawa maksud akal. Menurut Lacey, beliau mengatakan bahawa rasionalisme ialah akal yang menentukan kebenaran dan pengetahuan. Rasionalisme ini merupakan suatu fahaman ataupun ajaran yang berasaskan ratio maupun idea yang logik. Secara terminologis, rasionalisme ini didefinisikan sebagai aliran yang berpegang kepada sesuatu prinsip akal seharusnya memberikan peranan yang penting di dalam sesuatu penjelasan. Ia juga menekankan bahawa akal sebagai sumber utama bagi pengetahuan. Pengetahuan hanya diguna pakai bagi menegaskan pengetahuan yang diperoleh daripada akal fikiran kita sendiri. Akal juga tidak memerlukan pengalaman, malahan akal mampu memberikan kebenaran dari dasar yang asas-asas yang benar. Baiklah, kita teruskan lagi dengan pandangan dan pemikiran tentang rasionalisme daripada tokoh-tokoh rasionalisme. Yang pertama adalah René Descartes. Beliau merupakan filosof yang mendirikan aliran rasionalisme. Beliau memperkenal rasionalisme ini sebagai kefahaman yang menekankan akal fikiran sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pemegang otoritas terakhir bagi menentukan kebenaran. René Descartes menafikan indera sebagai penentuan kebenaran. Bagi beliau, indera hanyalah satu penipuan dan seharusnya menggunakan akal untuk menentukan sesuatu kebenaran. Pengetahuan yang benar akan diperoleh dan boleh diukur melalui akal fikiran. Kita boleh menganalisis dan membuktikan sesuatu dengan menggunakan akal dan fikiran kita. Yang kedua adalah Spinoza. Beliau merupakan pengikut René Descartes dalam rasionalisme. Beliau juga memandang sesuatu perkara itu melalui akal fikiran. Yang ketiga adalah Leibniz. Leibniz merupakan pengikut aliran rasionalisme seperti Spinoza, tetapi beliau mempunyai perbezaan dalam merumuskan sesuatu perkara. Prinsip akal yang mencukupi merupakan panduan yang sangat berpengaruh dalam falsafah Leibniz, sehingga falsafah beliau telah berkembang. Spinoza hanya berpendapat bahawa terdapat satu perkara, tetapi Leibniz mempercayai bahawa terdapat banyak perkara melalui akal. Beliau memanggil perkara tersebut sebagai monad. Menurut Leibniz, monad mempunyai perbezaan antara satu sama lain. Tuhan adalah sesuatu monad dan satu-satunya monad yang tidak dicipta oleh manusia. Yang keempat adalah Heraclitus. Beliau meyakini bahawa akal melebihi panca indera sebagai sumber ilmu pengetahuan. Menurut beliau, akal manusia boleh berhubung dengan akal ketuhanan yang memancarkan sinar cahaya ketuhanan ke dalam diri manusia. Yang kelima adalah Aristotle. Beliau berusaha menentang pemikiran aliran Sophistoian yang telah menyebarkan pegangan bahawa sesuatu itu akan dianggap baik jika manusia menganggap sesuatu perkara itu adalah baik. Dalam erti kata lain, manusia ialah sebagai kayu pengukur segala perkara. Kesimpulan daripada ini, Aristotle telah menyusun kaedah ilmu logik secara sistematik dalam karya beliau yang terkenal iaitu Organon. Okey, saya akan teruskan dengan subtopik seterusnya, iaitu sejarah dan perkembangan rasionalisme. Secara rasionalisme bermula apabila perintis awal aliran rasionalisme iaitu Heraclitus yang meyakinkan bahawa akal melebihi panca indera sebagai sumber ilmu. Menurut beliau, akal manusia boleh berhubung dengan akal ketuhanan yang memancarkan sinaran cahaya Tuhan dalam diri manusia. Yunani berkembang di tangan tokoh-tokoh Socrates, Plato dan Aristoteles iaitu pada zaman pertengahan rasionalisme. Pada zaman Aristoteles, rasionalisme mula mencapai zaman kemuncaknya semasa berusaha menangkis serangan pemikiran aliran Sophistian
yang menyebarkan jalan hidup atau kata nama lain pegangan bahawa sesuatu perkara itu adalah dianggap baik bila manusia mengira itu adalah baik. Disebabkan pengaruh tersebut, Aristoteles telah memperhebatkan atau memperkemaskan rasionalisme dengan menyusun kaedah ilmu logik secara sistematik dan adil dalam karyanya yang dikenali sebagai Organon. Rasionalisme telah menguasai sejak dari tamadun Yunani sehinggalah zaman Hellenisme. Antara aliran moden yang berpaksi kepada rasionalisme ialah aliran idealisme yang dipimpin oleh Baruch Spinoza bermula tahun 1632 hingga 1677 dan Gottfried Leibniz iaitu bermula pada tahun 1646 hinggalah 1716. Tokoh lain yang mengembangkan rasionalisme ialah Descartes iaitu pada tahun 1596 hingga 1716. Edward de Bono ada menjelaskan di dalam bukunya yang bertajuk Thinking Course dengan menyatakan bahawa logik ialah satu cara menjana maklumat daripada satu keadaan. Maklumat yang hendak dijana ialah sesuatu yang benar dan diterima akal. Kebiasaannya, mereka yang digelar sebagai seorang idealis adalah tokoh-tokoh yang mengembangkan rasionalisme. Pada pertengahan abad ke-20, telah munculnya tradisi kuat rasionalisme yang wujud dari hasil pengaruh besar para pemikir bebas serta kaum intelektual. Rasionalisme moden hanya mempunyai sedikit kesamaan dengan rasionalisme kontinental yang diterangkan Descartes. Perbezaan paling ketara dan jelas dilihat pada kebergantungan tinggi rasionalisme terhadap sains diterapkan percubaan dan pengamatan kepada sesuatu hal yang ditentang rasionalisme kontinental sama sekali. Semangat rasionalisme ini sering digunakan pakai oleh golongan bijak pandai Islam yang berpendidikan barat. Tambahan pula, ia mula terkenal pada abad ke-19 seperti mana yang berlaku di India di mana Syed Amir Ali adalah salah satu tokoh yang melaungkan semangat rasionalisme. Syed Amir Ali dikatakan telah menjadikan falsafah rasionalisme sebagai prinsip kehidupannya bagi memperjuangkan pengertian Islam yang sebenar. Ia bertujuan untuk menyelamatkan umat Islam daripada kelesuan dunia intelektual dan mencontohi kebangkitan intelektual seperti mana yang dibawa dalam kerajaan Bani Abbasiyah. Oleh itu, rasionalisme membahaskan wacana idea Syed Amir Ali terhadap pemikiran Islam bersumberkan karya-karya agung beliau. Daripada konsep yang telah dibahaskan, ternyata Syed Amir Ali adalah salah seorang peminat falsafah rasionalisme yang tegar. Hal ini kerana beliau melihat pertembungan kontroversi antara tamadun Greek dan bangsa Saracens yang telah bersaing untuk mencapai kemajuan intelektualisme pada ketika itu. Bangsa Saracens yang mewakili tamadun Islam pada waktu itu berusaha untuk mempelajari dialek dan falsafah Greek. Oleh itu, muncullah beberapa tokoh Saracens yang memperkenalkan ilmu falsafah tersebut dalam kalangan masyarakat Islam, antaranya ialah Jafar As-Siddiq. Hal ini demikian kerana ilmu falsafah yang bersifat rasionalisme dan saintisme mula tersebar dalam tamadun selepas itu. Bagi Syed Amir Ali, Harun al-Rashid, Khalifah kelima Kerajaan Abbasiyah adalah salah seorang pemimpin yang bertanggungjawab meningkatkan pemikiran rasionalisme dalam tamadun Islam. Oleh itu, beliau menggelarkan Harun al-Rashid sebagai Hero of the Arabian Nights. Hal ini kerana baginda telah berjaya meningkatkan budaya intelektualisme dalam kalangan Muslim pada waktu tersebut. Bahkan sumbangan Muslim dalam pelbagai bidang diiktiraf seantero dunia sehingga melintasi sempadan Mesir dan Asia Barat. Oleh sebab itu, kemuncak kepada pemikiran yang bersifat rasionalisme dan saintisme ini tetap berkembang khususnya semasa zaman pemerintahan Al-Mutawakkil pada tahun 847 Masihi hinggalah 861 Masihi. Semasa Al-Mutawakkil menjadi khalifah dalam kerajaan Bani Abbasiyah, baginda telah menggalakkan perkembangan ilmu khususnya ilmu rasionalisme. Oleh itu, kedudukan golongan rasionalis Islam pada zaman Abbasiyah dipandang tinggi dalam sistem pentadbiran. Syed Amir Ali melihat aliran Mutawazilah adalah golongan rasional yang telah membawa tamadun Islam kepada pencapaian intelektualisme yang tinggi. Namun begitu, setiap aliran sudah tentu mempunyai pencanggahan pandangan dalam soal-soal Islam seperti persoalan teologi, fiqh dan sebagainya.
Menurut beliau, dalam sejarah Islam, antara sosok tokoh yang menentang pemikiran ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal semasa zaman kerajaan Abbasiyah. Oleh itu, pemikiran Imam Ahmad disekat sementara setelah dipenjara oleh Mutashim. Bagi Syed Amir Ali, Imam Ahmad merupakan seorang yang berpandangan literal dalam mentafsirkan Al-Quran, menolak kebebasan manusia dan dituduh menolak ilmu sains bagi menunjukkan penentangannya terhadap aliran rasionalisme pada zaman Al-Mutawakkil. Menerusi sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah tersebut, pada kurun ke-10, semangat eklektisme meningkat dalam kalangan ilmu Islam sehingga ke pelosok dunia. Secara tidak langsung, ia membina ikatan intelektualisme dalam kalangan penyelidik Muslim di pelbagai kawasan dan bahagian dalam bidang ilmu. Hal ini menunjukkan bahawa Syed Amir Ali cenderung kepada pemikiran Mu'tazilah yang dibawa pada zaman Abbasiyah berbanding aliran literaris seperti yang dibahas oleh beliau sebelum ini. Dalam sejarah manusia, setiap masyarakat pada ketika itu sibuk dengan aktiviti sastra dan sains. Bahkan ada yang sanggup mengembara ke luar negara demi mencari ilmu khususnya di pusat-pusat ilmu seperti Cordova, Baghdad dan Kahirah. Bahkan, pelajar Kristian dari setiap pelosok Eropah juga pergi ke institusi tamadun Islam pada zaman tersebut. Namun begitu, dalam tamadun Islam, setiap institusi penyelidikan bersaing khususnya antara kerajaan Bani Abbasiyah dengan kerajaan Fatimiyah di Kahirah. Persaingan antara kedua buah kerajaan tersebut telah sampai ke peringkat kemuncaknya apabila kerajaan Fatimiyah pada zaman pemerintahan Al-Mu'izz Lidinillah telah menubuhkan universiti pertama dalam sejarah manusia iaitu Universiti Al-Azhar pada tahun 975 Masih. Sebaliknya, pada waktu itu tamadun Eropah dilanda kejahilan kerana semasa pemerintahan Konstantisme, misalnya pihak gereja telah menutup perpustakaan awam manakala penyelidikan sains dan sastra dimansuhkan. Hal ini menyebabkan pemikiran masyarakat Eropah pada masa itu mundur disebabkan sekatan oleh agama Kristian Ortodoks. Malahan, pihak gereja di Eropah menganggap bahawa pendidikan sains dan falsafah sebagai ilmu sihir yang mengancam kedudukan agama Kristian. Oleh itu, sesiapa yang mengajar dan mempelajari ilmu tersebut akan dihukum sebagaimana hukum seorang pengkhianat agama. Ini berbeza dengan tamadun Islam pada tempoh tersebut yang amat menggalakkan kegiatan intelektualisme khususnya di pusat-pusat ilmu yang utama seperti Seville, Cordova, Granada, Murcia dan Toledo. Namun begitu, zaman kegemilangan intelektualisme ini tidak kekal lama apabila bangsa Tartar telah menjajah dan memusnahkan pusat keilmuan dan ketamadunan Islaman yang bersifat rasionalisme dan saintifik. Lantaran itu, tamadun Islam mula merundum dan pemikiran rasionalisme dan dalam kalangan masyarakat Islam kini juga telah pudar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adriana binti Zulhan. Seterusnya saya akan terangkan tentang ciri-ciri rasionalisme. Ciri-ciri rasionalisme bagi pada 3. Rasionalisme pertama ialah rasionalisme radikal, yang kedua ialah rasionalisme kritis dan yang ketiga ialah rasionalisme moderat. Ciri yang pertama merupakan rasionalisme radikal. Rasionalisme radikal ialah kebenaran sesuatu kepercayaan yang dijelaskan sedemikian rupa sehingga semua manusia yang berakal merasa yakin. Ciri ini meskipun dapat disebutkan sebagai suatu hal yang disahkan oleh kebanyakan aliran rasionalisme timur dan barat, tetapi lebih banyak dikaitkan dengan evidentialism yang merupakan ciri khas zaman pencerahan. Ciri khas yang jelas di zaman pencerahan ini ialah berupaya untuk melepaskan diri dari ikatan serta jeratan khurafat dan menurut anggapan sebahagian pemikir abad pencerahan, salah satu khurafat yang paling merugikan adalah di mana seseorang akan tercegah untuk maju dan sempurnakan ialah agama.
Rationalism yang kedua ialah rationalism kritis. Rationalism kritis ialah struktur atau sistem kepercayaan agama dapat dan mesti dievaluasi serta dikritik secara rasional. Meskipun pembuktian secara pasti sistem-sistem seperti ini memungkinkan. Pada hakikatnya, kritik terhadap rasionalism ekstrim tidak semestinya disertai dengan penerimaan yang disebut rasionalism kritis. Sumber-sumber original Islam tanpa menyebut relativism, sesuatu yang dibolehkan, menekankan keterbatasan akal dan kekeliruan pemikiran serta memperingatkan orang-orang yang berakal dari sikap ekstrim dan berlebihan dari kemampuan akal. Ciri rasionalisme yang terakhir ialah rasionalisme moderat. Para pemuka Islam mengingatkan pula akan ketidakmampuan akal serta menampilkan sebuah rasionalisme yang moderat. Berdasarkan hal ini, kita pun seperti halnya para pembela rasionalisme radikal berkeyakinan bahawa selalunya di pelbagai tempat dan bagi semua orang yang mempercayai segala sesuatu yang didasari dengan dalil yang tidak cukup merupakan perbuatan yang tidak betul. Namun demikian, isi yang patut diperhatikan di sini adalah bahawa setiap orang yang mengingkari tuntutan agama dengan akal merupakan pencari kebenaran dan seorang rasionalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhana akan menerangkan tentang implikasi terhadap kehidupan manusia. Rasionalisme bermaksud pengetahuan, dan bila kita terlalu bergantung dengan rasionalisme, ia akan lahirkan sifat sombong dalam diri seseorang. Rasionalisme ini tidak percaya akan kehadiran Tuhan. Mereka hidup umpama tiada Tuhan. Mereka lebih percaya dengan pengetahuan yang mereka ada. Walaupun negara mereka maju, tapi ia akan memberikan kesan terhadap umat Islam. Kenapa? Sebab mereka hanya menggunakan akal fikiran semata-mata. Tidak mempercayai akan benda-benda gaib, tak seperti syurga dan neraka. Yang kedua ialah kesan sepanjang zaman. Peninggalan teori ini banyak mengajar kepada manusia di masa selepasnya. Contohnya, pada masa sekarang ada juga yang masih mengamalkan sikap rasionalisme ini. Tapi tidak seteruk pada zaman dahulu. Banyak kajian dan perbandingan dilakukan dengan teori ini bagi menaiktarafkan kehidupan atau kemajuan sesetengah individu. Contohnya ialah sains dan matematik, dia menggunakan akal dan fikiran, tapi kita tak terlalu taksub dengannya dan kita masih berujuk dengan ajaran Islam. Yang ketiga, rasionalisme ni ialah ilmu yang sementara. Rasionalisme ni adalah ilmu yang semata-mata di dunia sahaja dan ia amat berbeza dengan ajaran Islam. Islam tidak ada Al-Quran dan hadis dijadikan panduan sebagai kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Tapi rasionalisme adalah keraguan yang ada dalam diri manusia untuk mendapatkan jawapan. Maksudnya dia hanyalah di dunia semata-mata dan tidak percaya dan terlibat dengan dunia selepas ini. Seterusnya, saya akan menerangkan perbezaan fahaman rasionalisme dengan Islam. Untuk rasionalisme, René Descartes merupakan tokoh falsafah yang sungguh terkenal. Dia mempunyai pengetahuan tentang falsafah moden dan falsafahnya kukuh dan tidak goyah.
Ia mampu membimbing manusia kepada kebenaran dan mengeluarkan mereka dari pemikiran yang jahiliah. Kenapa? Okey. Dalam rasionalisme ni, dia lebih kepada pengetahuan dan dia akan lebih kepada penyelidikan dan benda yang nyata. Maksudnya macam Descartes pernah menerangkan pasal sebatang kayu. Sebatang kayu ni bila dia ada di udara, di tempat biasa dia akan nampak straight. Tapi bila ia diletakkan ke dalam air, kayu tu akan jadi bengkak-bengkok. So kenapa? Selepas itu Descartes dapat jawapannya dan selebihnya. Descartes menerangkan apa yang berkaitan rasionalisme dengan kayu tersebut. Dan René Descartes menggunakan kaedah keraguan untuk menerangkan teori-teori dia dan input untuk rasionalisme. Kaedah keraguan ini banyak memberi kesan kepada manusia kerana ia menggalakkan manusia untuk berfikir dengan logik apa yang sebenarnya telah jadi. Seperti sains dan matematik, ia banyak melakukan penyelidikan dan hipotesis untuk setiap benda yang kita ragukan. Tapi ia ni berbeza dengan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ni adalah cendekiawan. Muhammad Abduh muncul selepas paksaan dari sosial. Maksudnya Muhammad Abduh ni pernah dibuang negeri Mesir dan dia terpaksa berhijrah ke negara Eropah seperti Paris. Selepas dia sampai ke negara Eropah, beliau melihat penduduk-penduduk Eropah ni mengamalkan teori rasionalisme yang di mana mereka tidak percaya akan kewujudan Tuhan dan mereka hanya percaya akan pemikiran akal sahaja. Muhammad Abduh ni merupakan golongan moden dengan pemikiran yang baru. Dia menolak semua teori rasionalisme, bukan semua tapi sesetengah, yang part di mana rasionalisme ni tak percaya Tuhan, sebab Muhammad Abduh ni seorang Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dan dia mahukan selari ajaran Islam dengan konsep rasionalisme ni secara selari, sebab rasionalisme ni telah banyak membangunkan negara-negara Eropah, akan tetapi kurangnya ialah daripada segi ajaran Islam. Dan Muhammad Abduh ingin menerapkan pendidikan Islam di dalam setiap sekolah-sekolah agar pelajar dapat belajar tentang Islam. Dan itu adalah perbezaan fahaman rasionalisme dengan Islam. René Descartes dengan Muhammad Abduh merupakan tokoh yang hebat, tetapi mereka berdua mempunyai pandangan yang tersendiri dalam bab falsafah. Assalamualaikum, saya Nur Fatia Muhammad Nawi, presenter seterusnya. Saya akan present bahagian contoh pengamalan rasionalisme. Bagaimana kita tahu adakah perbuatan beretika itu adalah betul? Ada hujahan disebutkan bahawa nilai etika sesuatu tindakan itu boleh difahami hanya daripada perspektif rasional atau dalam erti kata lain sesuatu yang praktikal.
Ianya mestilah logik dan boleh diterima akal manusia. Oleh kerana kebenaran haruslah ditentukan melalui bukti, logik dan analisis berdasarkan fakta, manusia tidak boleh membuat keputusan yang rasional tanpa maklumat yang diberikan melalui panca indera kita. Okey, contoh yang lebih senang, contoh yang kedua yang kita boleh selitkan sebagai rasionalisme ialah tarikh kemerdekaan Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia mempunyai pengetahuan bahawa kita telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Pengisytiharan ini telah berlangsung 63 tahun yang lalu, maka dengan hanya pengalaman sahaja tidak memadai untuk tentukan sesuatu kebenaran itu. Okey, ianya juga memerlukan akal. Tanpa akal budi manusia, manusia tidak mampu memahami pengertian sebenar kemerdekaan. Sebagai konklusinya, rasionalisme adalah suatu aliran yang lahir dalam falsafah moden barat akibat keinginan ahli falsafah dan para pemikir untuk membebaskan diri dari kongkongan pemikiran tradisional. Jasa Descartes ternyata sangat besar kepada masyarakat barat kerana ideanya yang mengagungkan akal lebih daripada yang lain adalah suatu titik permulaan kemenangan akal fikiran di zaman moden. Beliau mempunyai asas ajaran falsafah yang tidak meragukan, iaitu yang mengesahkan bahawa kebenaran tertinggi adalah kebenaran daripada akal manusia sendiri. Descartes menekankan bahawa sumber pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan daripada akal budi atau rasio, bukan semata-mata daripada pengalaman sahaja. Demi mencapai kebenaran yang sebenar, rasio memainkan peranan penting bagi manusia. Sekian, terima kasih.